嗯，你最想你懂我是谁？你跳我。Kita ni, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menghormati antara satu sama lain. Tidak kira kaum maupun agama kamu. Supaya negara kita menjadi aman. Hai Anis. Hai Anis. Hai. Kenapa kamu punya muka sangat risau? Kamu nak cerita apa-apa kat kami? Ya, saya nak kongsi berita ni. Ni saya baca masyarakat di negara kita antara Melayu, Cina dan India semakin membimbangkan. Alamak, perkara ini sangat membimbangkan. Boleh Anis tolong kupaskan apakah isu yang berlaku yang dapat menyebabkan berlakunya perpecahan kaum di Malaysia? Ya boleh Syahidah. Jadi antara punca yang menyebabkan berlakunya perpecahan kaum di Malaysia ialah propaganda perkauman di laman sosial. Okey, seperti yang kita tahu, pada era digital ini banyak golongan yang menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Okey. Jadi daripada media sosial ini, masyarakat di negara kita telah berlaku banyak pergaduhan di mana mereka sering melemparkan kata-kata dari video yang mereka lihat. Faham. Maknanya orang-orang masyarakat menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengatakan unsur negatif tentang sesuatu kaum. Anis, apa pula contoh ataupun kenyataan yang menyebabkan berlakunya perpecahan kaum di Malaysia ini? Okey Alia, antara contohnya yang baru-baru ini saya lihat di ruang TikTok, terdapat golongan negatif. Mereka mengatakan taksi iaitu merujuk kepada golongan Cina dan tak merujuk kepada golongan Melayu. Jadi pada pendapat saya, mereka tidak sepatutnya menggunakan perkataan berikut untuk menunjukkan kepada golongan Cina dan Melayu. Saya setuju dengan apa yang awak berikan dan pandangan awak tu Anis, dan saya rasa perkara ini sepatutnya diberi perhatian oleh masyarakat supaya menggunakan perkataan sesuai di media sosial supaya kita dapat mengukuhkan lagi dan memperkuatkan hubungan kita antara masyarakat Supaya tidak menimbulkan tidak puas hati dan kemarahan antara kita. Kan Alia? Betul Anis. Betul Alia, Anis. Malah saya pernah membaca dekat sosial media tentang isu ketidakpuasan hati kaum lain terhadap kaum Melayu. Ya betul. Kaum-kaum lain sering tidak berpuas hati atas keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang Melayu di Malaysia ini. Ya betul. Disebabkan keistimewaan yang diberikan terhadap orang Melayu, jadi kaum lain seperti Cina dan India, mereka beranggapan bahawa perkara ini tidak adil pada mereka. Betul. Disebabkan isu ini jugalah berlakunya unsur-unsur negatif terhadap kita punya perpaduan kaum antara kaum dan toleransi antara kaum itu berlaku ketegangan akibat isu ini. Ya betul sekali. Alia, boleh awak terangkan dengan lebih lanjut tentang jurang pendapatan ekonomi antara kaum? Seperti yang saya katakan tadi, jurang pendapatan ekonomi antar kaum bukan berlaku sejak zaman sekarang. Malah ianya berlaku sejak zaman pemerintahan British lagi. Hal ini kerana kita boleh lihat sistem ekonomi tertentu dikuasai oleh kaum tertentu. Contohnya, kaum Cina, mereka lebih cenderung ke arah perniagaan, manakala kaum Melayu lebih cenderung kepada sektor awam ataupun kita boleh lihat daripada segi pertanian, dan dalam jenis pertanian itu adalah kelapa sawit. Jadi selain itu kita boleh juga lihat kepada kaum India, di mana kaum India lebih cenderung kepada estet ataupun dalam pertanian pokok getah. Pihak berautoriti seperti kerajaan haruslah mengambil tindakan
Jadi ada apakah peranan kerajaan? Pembangunan baru iaitu Dasar Ekonomi Baru DEB pada tahun 1970. Akan tetapi walaupun kerajaan mengambil peranan untuk memperkenalkan DEB, mereka tetap menjadikan itu satu cabaran. Walaupun kerajaan telah memperkenalkan DEB iaitu Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970, akan tetapi jurang pendapatan masih tidak hilang dan kekal sehingga sekarang. Kaum Bumi Putera di Sabah Sarawak dan juga penduduk di luar bandar di semenanjung Malaysia masih merasakan perkara ini tidak adil dan mereka merasakan ketidaksamarataan. Mereka juga merasakan bahawa mereka ini dipinggirkan dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Isu yang saya akan cakapkan ialah ketidakpuasan hati kaum lain terhadap orang Melayu dalam bidang pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum lain berpendapat bahawa orang Melayu mempunyai peluang ataupun kuota yang lebih besar dalam pendidikan berbanding masyarakat yang lain. Sebagai contohnya, peluang untuk orang Melayu masuk ke Menara Gading atau Universiti Awam lebih tinggi berbanding kaum-kaum lain. Jadi, perkara ini menimbulkan isu bahawa orang Melayu dipilih kasih oleh kerajaan. Namun, sepatutnya benda ini tidak patut diisukan sebab orang Melayu ialah orang asal di tanah Melayu ini. Betul Syahidah, saya rasa banyak sebenarnya punca-punca yang menyebabkan kaum-kaum lain tidak rasa puas hati dengan kaum Melayu. Setuju Alia, malah terdapat isu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Pernah menjadi isu kaum lain menyuarakan pandangan mereka bahawa kerajaan memilih kasih kerana hanya mementingkan keselesaan orang Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum lain terpaksa belajar bahasa Melayu kerana bahasa Melayu ialah bahasa pengantar di Malaysia. Namun, bila kita tengok balik, bahasa Melayu ialah merupakan bahasa pengantar sejak zaman penjajahan British lagi. Dan kita dapat melihat bahasa Melayu ialah bahasa warisan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kerajaan yang asas sebelum berlakunya penubuhan Malaysia. Betul, saya juga rasa bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang indah yang mempunyai makna yang meluas. Dan apabila kita belajar bahasa Melayu dengan lebih mendalam, ia boleh membuka fikiran kita dalam berfikir secara kritis dan kreatif. Malah, bahasa Melayu dapat menguatkan lagi perpaduan antara kaum. Kerana apabila semua kaum menggunakan satu bahasa, semestinya kita akan lebih Bersatu padu antara satu sama lain kerana kita dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan dan baik berbanding apabila terlalu banyak bahasa di Malaysia. Betul. Syahidah, dari sudut bidang pendidikan, jadi apa cara penyelesaiannya? Okey, pada pendapat saya, bagi bidang pendidikan, apa yang kita boleh buat ialah kerajaan mestilah mewujudkan lebih banyak lagi sekolah yang mencampur adukkan antara kaum dan agama. Hal ini bagi memudahkan bila banyak sekolah yang mencampurkan antara kaum dan agama, maka pastilah anak muda lebih memahami dan menghormati antara satu sama lain. Malah kerajaan mestilah menyemarakkan lagi 1000 pendidikan dengan meletakkan subjek-subjek yang mengajar tentang perpaduan kaum. Contohnya seperti sejarah, mengajar tentang peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadi satu titik hitam di dalam negara kita. Oleh itu, anak muda mestilah mendapat pengajaran daripada sejarah ini, dan ini dapat mewujudkan nilai-nilai perpaduan dan toleransi antara kaum di dalam Malaysia. Beralih kepada sudut yang lain, masalah perpaduan kaum seperti propaganda perkauman di Malaysia juga merupakan salah satu asbab kepada perpecahan kaum di negara kita. Okey, seperti yang kita ketahui, pada era digital ini seringkali terjadi pergaduhan di laman media sosial seperti MySpeech, Tag dan lain-lain. Okay. Jadi platform ini bukan sahaja digunakan oleh golongan muda, bahkan setiap lapisan masyarakat juga menggunakan platform ini. Apabila disebarkan propaganda perkauman ini, maka berlakulah
ketidakpuasan hati dan juga kemarahan antara masyarakat. Contoh yang dapat kita lihat ialah sesuatu kaum mereka menghasilkan video dan memuat naik di laman media sosial bertujuan untuk mengkritik ataupun untuk menimbulkan kemarahan terhadap kaum yang lain. Ini sepatutnya perlu dielakkan oleh setiap masyarakat kerana boleh mencetuskan pergaduhan yang besar ataupun ini adalah salah satu sebab boleh berlakunya rusuhan di antara kaum Cina, Melayu dan India. Tambahan pula Syahida, saya pernah membaca bahawa sistem pendidikan sekular juga menyebabkan masalah perpaduan kaum di negara kita. Betul Anis, saya pernah membaca sistem pendidikan sekular ialah sistem yang memisahkan antara kaum dan agama. Ya, betul Syahida. Kan, jadi hal ini dapat menyebabkan anak muda ataupun pelajar tidak dapat berkomunikasi dengan kaum lain dan tidak mengetahui budaya-budaya kaum lain. Jadi hal ini dapat merenggangkan hubungan antara kaum sejak di usia awal lagi. Ya. Apa pendapat kamu? Malah Syahida, antara hubungan antara Melayu dan juga bukan Melayu ataupun golongan yang Muslim dan bukan Muslim mempunyai kesepahaman yang tidak sama. Jadi apabila mereka tidak mempunyai kesepahaman, maka itu juga boleh menjadikan antara mereka itu perpisahan, berpecah belah. Betul Anis, ideologi yang berbeza juga menjadi salah satu asbab kenapa kita boleh hubungan antara kaum ini renggang. Dan persepsi negatif tentang sesuatu kaum itu juga berlaku akibat ketidaksefahaman dalam agama dan budaya. Ya, oleh itu persefahaman adalah penting bagi mencapai matlamat yang sama dan juga dapat menyeratkan hubungan antara masyarakat. Betul tu Anis. Jadi Alia, apakah langkah untuk mengatasi pendapatan antara kaum ini? Banyak sebenarnya langkah-langkah untuk mengatasi jurang pendapatan antara kaum. Salah satu jalan penyelesaiannya ialah kerajaan boleh meningkatkan kualiti kemahiran dan seseorang. Jadi apabila kerajaan membuat inisiatif seperti ini, contohnya seperti saya cakap tadi, Cina lebih kepada perniagaan, Melayu lebih kepada pertanian kelapa sawit. Jadi apabila kerajaan membuka peluang untuk memberikan ilmu ataupun kemahiran kepada bidang-bidang ini, maka ia boleh juga diceburi oleh semua ataupun pelbagai jenis bangsa, pelbagai bangsa. Benar saja. Idea yang sangat benar saja. Saya harap kerajaan dapat melakukan inisiatif seperti ini supaya jurang pendapatan antara kaum dapat diselesaikan. Dan selain inisiatif pendidikan dan latihan kepada kaum-kaum Indonesia ini, apakah inisiatif lain yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi isu ini? Okey, inisiatif lain yang boleh diambil oleh kerajaan ialah melabur infrastruktur pada kawasan yang tidak berkemampuan ataupun kita boleh katakan kawasan yang pedalaman yang kecil yang selalu mereka apa nak kata yang kecil. Jadi apabila pelaburan dibuat di tempat ataupun kawasan tersebut, mereka tidak rasa dipinggirkan, malah ia boleh membuka jalan ataupun peluang pekerjaan kepada kaum-kaum lain. Okay. Jadi itu daripada sektor jadi itu adalah dari segi kerajaan. Apa pendapat kamu daripada segi masyarakat? Okey, pada pendapat saya, masyarakat mestilah menyertai kempen-kempen yang diadakan oleh kerajaan. Seperti kita tahu, terdapat banyak kempen yang dilakukan oleh kerajaan untuk memantras isu perpaduan kaum di Malaysia ini. Perpaduan membantras isu perpaduan. Okey, terdapat banyak kempen yang dianjurkan kerajaan bagi membantras isu pergaduhan antara kaum di Malaysia ini. Jadi kita sebagai masyarakat mestilah menyertai kempen-kempen tersebut untuk memupuk nilai-nilai perpaduan dan toleransi antara kaum. Semoga kita dapat nilai itu dan tidak berlaku pergaduhan di dalam Malaysia. Jadi Agnes, apa jalan penyelesaian untuk mengelakkan propaganda ini berlaku? Oleh itu, setiap
masyarakat, kita haruslah memainkan peranan di mana kita semua perlulah memuliakan sesama kita, sentiasa bersikap saling menghormati tanpa mengira perbezaan kaum. Setuju dengan apa yang awak katakan, Anis, dan saya rasa pihak masyarakat ataupun kita mestilah saling menghormati, tidak kira kita bangsa Melayu, Cina, India ataupun etnik-etnik yang berbeza. Jadi apabila kita saling menghormati antara satu sama lain, hidup kita di Malaysia ini akan lebih jadi aman dan lebih tenteram, juga menjadi sejahtera. Lebih banyak kita dapat menyebabkan perpecahan kaum di Malaysia ini. Saya berharap semoga isu-isu ini dapat diatasi dalam masa terdekat supaya negara kita terus maju dan tidak berlaku rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei 1999. Betul, Syahidah, dan saya rasa masyarakat perlu mengambil peranan yang besar untuk berfikir ke arah lebih hadapan dan berfikir positif. Jadi perkara ini dapat jadi perpecahan kaum ini dapat dibendung. Ya, betul tu Syahidah dan Alia. Saya pun berpendapat yang sama. Kita mestilah sama-sama mainkan peranan yang penting bagi menangani masalah ini daripada terus berlaku, dan supaya negara kita dapat hidup aman dan damai. Juga memerlukan toleransi dan kerjasama. Bila kita mempunyai toleransi dan kerjasama, kita akan saling menghormati antara satu sama lain dan akan mewujudkan sifat kasih sayang antara kita. Apakah pendapat kamu, Anis? Ya, saya setuju dengan pendapat kamu, Alia. Jadi toleransi di antara kaum masyarakat kita sangat penting bagi memastikan kita dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan kaum. Betul tu Anis dan Alia. Saya setuju. Toleransi merupakan nilai yang penting yang patut dipupuk dalam setiap diri masyarakat di Malaysia. Tidak kira dari golongan emas ataupun golongan pemuda. Sebab toleransi inilah yang akan menyebabkan kesatuannya rakyat Malaysia di negara kita. Alia, adakah perpaduan kaum juga penting dari aspek politik? Ya, seperti kita tahu, politik ini akan memberi manfaat dan juga memberi keburukan berdasarkan pemimpin ataupun cara seseorang itu memimpin kerajaan. Jadi, apabila kita mempunyai kesatuan hati dan jiwa daripada pelbagai sudut, kita akan mendapat politik yang stabil. Jadi, apabila kita mendapat politik yang stabil, kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa Melayu, Cina, India, walaupun mereka berbeza kaum maupun agama, mereka akan mempunyai ukhuwah yang lebih kuat. Betul tu Alia. Masyarakat juga akan bekerjasama dan bersatu bagi awal dan tebing untuk mewujudkan kepimpinan negara yang lebih baik dan mantap pada masa akan datang. Ya, betul. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa pemimpin mempunyai peranan yang lebih besar di dalam bidang politik supaya dapat mewujudkan ataupun dapat menzahirkan perasaan aman dan tenteram di kalangan semua rakyat Malaysia. Saya setuju dengan awak Alia. Saya sangat setuju dengan pandangan Alia. Selain itu, sekiranya negara kita dapat memupuk semangat perpaduan kaum, maka negara kita secara tidak langsung negara kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Bukan itu saja, tetapi negara kita juga dapat melahirkan negara kita dapat menjamin sebuah negara yang stabil dari berbagai sudut, iaitu ekonomi, politik dan sosial. Jelaslah di sini bahawa sekiranya masyarakat bersama-sama memainkan peranan bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, negara kita dapat menjadi sebuah negara yang maju dan sebuah negara yang membangun. Jelaslah bahawa dengan wujudnya perpaduan di negara Malaysia bukan sahaja mampu mewujudkan negara yang maju, malah dapat meningkatkan imej negara. Hal ini kerana apabila wujudnya perpaduan dalam sesebuah negara, negara kita akan dihormati dan disegani oleh seantero dunia di atas perpaduan dan kesatuan
yang kita miliki hingga kita mempunyai keamanan dan tidak berlaku pergaduhan di dalam negara. Walaupun Malaysia digelar dalam golongan negara yang sedang membangun, namun negara kita akan disegani dan dihormati oleh negara-negara yang lain. Nescaya kita dapat merasai duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Oleh itu, Malaysia juga akan mengecapi kemajuan dan pembangunan negara yang drastik pada masa akan datang apabila wujudnya perpaduan yang teguh antara semua kaum di Malaysia. Seperti yang kita kupaskan di dalam video sebelum-sebelum ini, pembangunan ekonomi, sosial dan pendidikan dapat dibangunkan dengan lebih efektif dan berkesan pada masa akan datang apabila masyarakat bersatu padu dan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Alia, apa pula pesannya sekiranya masyarakat di negara kita bekerjasama dalam industri? Jadi, seperti yang masalah-masalah sebelum ini kita bincangkan, bahawa Malaysia mempunyai kelompok-kelompok yang menguruskan segi industri. Contohnya, kelapa sawit diuruskan oleh Melayu, ladang getah diuruskan oleh orang-orang India, dan perniagaan diuruskan banyak dipelopori oleh bangsa Cina. Jadi apabila kita dapat bersatu, maksudnya masyarakat kita semua bersatu padu, semua memberikan kerjasama yang kuat, malah dia akan memberikan impak yang besar pada ekonomi negara, iaitu kita dapat menginovasi dan juga ekonomi kita boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Contohnya bila kita bekerjasama dalam menguruskan perniagaan bersama-sama, maka kita akan dapat meningkatkan lagi imej negara dengan ekonomi yang meningkat. Kerana apa? Kerana kerjasama antara kaum. Ya, saya setuju dengan pendapat Alia. Tahukah Syahidah sekiranya negara kita mengamalkan nilai bekerjasama, maka negara secara tidak langsung masyarakat di negara kita dapat mengelakkan sikap semangat asal dia, iaitu sikap individualistik yang mana hanya mementingkan kepentingan diri sahaja. Betul ni, saya setuju. Semangat aslinya ni sepatutnya tidak perlu diterapkan dalam masyarakat Malaysia, kerana kita dengan kepelbagaian diversi budaya dan kaum di Malaysia, sepatutnya ia menjadi kekuatan kepada negara kita dan menjadi identiti nasional. Bagaimana pendapat kamu, Anis? Ya, saya setuju dengan pendapat kamu, Syahidah. Hal ini supaya negara kita dapat sama-sama mencapai satu ideologi yang sama, supaya negara kita dapat memastikan menjadi sebuah negara yang maju. Betul tu, Anis. Selangsung dengan slogan sehati sejiwa dan kita jaga kita sepatutnya menjaga satu sama lain, tidak kira kaum maupun bangsa ataupun agama, kerana kita jaga kita ni lah akan membawa kepada kesatuan dan perpaduan dalam rakyat Malaysia. Ya, betul-betul. Inilah yang sepatutnya kita terapkan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia mestilah hidup bersatu padu dan jauh daripada persekitaran, kerana kita semua rakyat Malaysia inilah yang akan membangunkan negara kita dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Ya, masyarakat Malaysia sepatutnya tidak boleh berpecah belah, kerana berpecah belah ini adalah faktor yang besar di mana Malaysia hidup tidak aman dan tidak sejahtera. Okey, seperti yang kita tahu, negara Malaysia ialah negara yang mempunyai bangsa yang berbilang kaum. Jadi, Malaysia ini bukan merujuk kepada satu kaum saja, bukan kaum Melayu sahaja, tetapi kaum Cina, Melayu dan India, dan banyak lagi kaum lain seperti Kadazan Dusun, etnik-etnik yang lain. Ya, betul, Syahidah. Kehidupan Malaysia yang hidup dengan pelbagai kaum, mempunyai pelbagai bangsa. Dengan inilah kita boleh dapat mengambil peluang untuk mempelajari adat-adat dan budaya masing-masing. Dan ini ialah menjadi satu keunikan di Malaysia dan mendedahkan identiti Malaysia ini adalah identiti yang menarik. Kerana tidak semua negara mempunyai 3 bangsa dalam satu negara, malah Malaysia mempunyai lebih, iaitu etnik di Sabah dan Sarawak.
Ayam. Okey, awak cakap. Okey, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia meraihkan kepelbagaian ini dan tidak menjadikannya sebagai satu isu yang menjadi ancaman kepada negara. Bukan negara saja, malah kepada masyarakat dan individu itu sendiri. Seperti isu-isu yang dikupaskan oleh kami dalam video ini. Saya berharap kita sebagai rakyat Malaysia mestilah bersatu padu dan teguh pendirian kita sebagai rakyat yang akan membawa kepada pembangunan negara pada masa akan datang dan kini juga. Ya, betul Syahidah. Apa yang anda cakap itu betul. Kita juga mestilah menguatkan hubungan antara kita dan mempunyai perpaduan yang rapat dan erat kerana supaya negara Malaysia ni tidak mudah untuk dijajah kembali. Apabila orang luar melihat kita lemah, maka mereka senang untuk melopori ataupun masuk ke negara kita untuk lagi menghancurkan. Jadi kita semestinya mestilah bersatu padu. Ya, betul Syahidah, dan Alia secara tidak langsung kita boleh menjadi sebagai satu contoh teladan kepada negara-negara yang lain. Wajarlah peristiwa 13 Mei 1696 itu dan peristiwa yang kami kupaskan dalam video ini jadikan sebagai pengajaran dan tidak isu ini dibangkitkan lagi pada masa akan datang supaya generasi masa akan datang akan menikmati keunikan Malaysia itu sendiri. Ya. Okey, sekian saja daripada kami. Saya Ainisha binti Abdul Samad. Saya Nur Alia Farhana binti Muhammad Yazid. Saya Nur Syahidah binti Mak Rodi. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Puan Mawani di atas bimbingan untuk menyiapkan video khusus ini. Terima kasih. Terima kasih. Satu kita tutup, sudah kita nombor. Hashtag pada bentuk pada hashtag bersama hashtag perpaduan warna kita. Kita